ringkas supaya pelajar tak takutlah dengan soalan ni. Okey, so yang pertama Mama Z perkenalkan huruf C, tapi dia ada kurungan X ni sebab tajuk dia fungsi cos. Sebenarnya dia huruf C saja. Okey, cos ini terdiri daripada variable cos tambah dengan fixed cost. Kita dah ulang hari tu. Contohnya saya ada contoh saja sama dengan 1000x tambah dengan 50. Kalau kita nak cari apakah nilai fixed cost, dia akan berlaku kos tetap apabila kuantiti barang bersamaan dengan kosong. Jadi kos tetap dia ialah RM50. Itu kos tetap. Okey, kemudian daripada kos ini, kalau awak rasa ralat, awak buat warna sikitlah dekat X ni. Sebab bukan C darab X. Cost function. Okey, daripada cost function ni, kita boleh uraikan dia menjadi C bar. Macam tu. C bar, rumusnya ialah cost function kita, cost function, kita bahagikan dia dengan kuantiti barang. Kuantiti ada dua, dalam sebutan X dan juga dalam sebutan Y. Yang ini kita panggil kos purata. Okey. Kemudian yang kedua, kita boleh uraikan dia menjadi margin cost. Marginal cost C prime X bersamaan dengan kita membezakan C terhadap X. Ini adalah kita panggil marginal cost. Okey, so yang ini yang paling asaslah dalam perniagaan, mesti ada cost. Perkara yang kedua, asas dalam perniagaan kita panggil harga barang ataupun fungsi harga. Okey, contohnya fungsi harga ada satu fungsi kat sini. Okey, katakan harga barang itu adalah RM3. Itu adalah fungsi harga barang. Nama lain kepada fungsi harga kita panggil demand function. Okey. So daripada demand function ni kita boleh terbitkan hasil. Hasil dalam bahasa Inggeris kita panggil revenue. Simbolnya adalah huruf R. Jadi fungsi revenue function, fungsi ada rumus dia bersamaan dengan harga, fungsi harga, bukannya P darab X, ini adalah fungsi harga. Kita kena darab dengan kuantiti. Darab dengan kuantiti, awak akan dapat fungsi harga. Kemudian daripada sini nanti awak akan cari marginal revenue. Okey, marginal revenue senang sahaja. Fungsi R itu kita buat proses pembezaan DR terhadap DX. So namanya ialah marginal revenue. Okey, kenapa kita belajar fungsi hasil dengan fungsi kos? Matlamat kita dalam menguruskan perniagaan ialah kita nak mencari fungsi untung. Untung dalam tajuk ni kita guna simbol pi. Okey, dalam perakaunan, untung sama dengan hasil tolak belanja. Betul? Dalam perakaunan. Betul. Hasil tolak belanja dalam matematik, hasil ini adalah revenue. Belanja adalah kos. Jadi kena ingat. Kena ingat. Tadi pun masa Mama Z betulkan skema pensyarah, pensyarah kita yang ini pun dia tertukar sebab kami bukan orang perakaunan. Kalau kami tak buat latihan, kami tak nampak. Jadi kena ingat, hasil tolak belanja, kita akan dapat untung kasar. Untung bersih
kena tolak dulu dengan belanja-belanja yang termasuk cukai. Yang ini belum masuk cukai-cukai lagi. Jadi kita guna yang hasil tolak belanja untuk mendapatkan untung yang medium terang kat sini, kita panggil dia untung kasar. Okey. Boleh beza untung kasar dengan untung bersih? Boleh. Boleh. Ni yang awak buat setiap 31 Disember katakan tahun 2020. Mula-mula apa mula-mula? Jualan kan? Ya. Jualan tek sini. Tolak, pulangan, jualan, tek sini kan? Dapat kat sini. Lepas tu kat sini, gapo sini lepas tu? Belian. Belian apa-apa tu. Masa proses awak kira kat sini, nilai value kat sini baru kita panggil untung kasar. Untung kasar dalam perakaunan awak punya, saya lupa dah, saya dah belajar ni tahun 1995 dulu, tak ingat dah. Okey, untung kasar ni kat sini ada satu benda yang kita kumpulkan namanya belanja kot. Dalam ni ada cukai, ada? Betul. Adalah gapo-gapo sini, banyak item lah, saya tak ingat dah, lama dah. Okey, kemudian awak totalkan belanja awak ni satu kolom kat sini contohnya. Awak ambil untung kasar ni, awak tolak belanja ni, kat bawah ni lah kita panggil untung bersih. Untung bersih ni lah yang dikenakan cukai oleh kerajaan. Betul? Yang Mama Z terang tu? Sekejap ya, ada kawan awak nak masuk ke? Okey, selamat datang. Okey, so Mama Z sambung So, bila soalan tak cerita tentang cukai, maksudnya soalan cuma nak tanya untung kasar sahaja. Kalau dia bagi sampai istilah cukai, maksudnya dia nak suruh awak cari sampai untung bersih. Dalam tajuk ni lah kita belajar semua benda ni. Tapi sebab Mama Z ajar terlalu laju, sepatutnya awak belajar benda ni dalam ekonomi dulu. Tapi Mama Z dah sentuh dah. Okey. Jadi sebenarnya yang kita nak belajar ni sekecil ini saja. Bermula daripada kos. Yang ini yang mula-mula kita nak tahu tentang perniagaan kos. Kemudian bila kita nak berniaga, kita nak kena tahu harga barang. Kerana dari harga barang tu kita akan dapat berapa hasil dia. Kenapa pentingnya hasil? Kerana kita boleh kira keuntungan dengan menggunakan rumus hasil tolak belanja. Objektifnya nak tahu untung. Jadi macam mana soalan boleh keluar untuk tajuk ni? Okey, so kita pergi kepada example. Okey, kita pergi pada example 10. Boleh nampak ke? Kalau saya terputus bagi tahu sebab mungkin cuaca kat luar sana hujan ke apa. Okey, kita tengok example 10. Kita nak jawab soalan A dulu. Okey, soalan A, macam mana nak cari fixed cost? Kita akan ganti X dengan kosong. Tu kata kunci dia. Jadi bila kita ganti dengan kosong, Mama Z akan dapat 50 tambah kosong, tolak kosong kan kalau kita ganti. Jadi sebab dia cost, sebab dia aplikasi, pelajar kena tulis RM50. Itu adalah fixed cost ataupun namanya kos tetap. Boleh? Soalan A? Boleh. Boleh. Okey, dia ada banyak ruang untuk awak buat BC ni. Cuma Mama Z akan guna ruang yang dekat-dekat supaya awak tak rasa terlalu jauh. Okey, so kat sini saya jawab B sekarang. Saya nak cari average cost. So saya tulis rumus dulu. Okey, average sama dengan, kalau awak rasa yang kurungan tu mengganggu awak tak payah tulis. Average sama dengan cost bahagi dengan kuantiti. Kuantiti kita huruf X. Kalau awak rasa benda yang warna biru tadi tu mengganggu, jangan tulis.
Okey, so kita salin dulu kos yang diberikan oleh soalan 50 tambah 10x tolak 0.1x kuasa 2 dan kita kena bahagi dengan x. Okey, seorang satu kita bagi dengan x. Okey, maka kita akan dapat kos purata sama dengan 50 per x tambah 10 tolak 0.1x. Yang ini adalah kos purata ataupun average cost. Okey, macam mana soalan B? A dah okey, B okey? Okey. Okey, Mama. sekarang saya nak masuk C pula. Saya akan gantikan dekat kos purata ni, nilai X dia tu saya nak ganti dengan 12. Dia macam tajuk fungsi. 50 per dengan 12 tambah dengan 10 tolak dengan 0.1 darab dengan 12. Kita ready dengan kalkulator. 50 bagi 12 macam 6. Tak tahu lah. Kita tekan kan 50 bagi dengan 12 tambah dengan 10 tolak dengan 0.1 darab 12. Benda yang tak boleh congak kita jangan congak. So kita dapat sama tak jawapan awak? Berapa dah tadi? 12.97. Okey, saya terpaksa bundarkan 12.97. Ada tak soalan kenapa saya bundar jadi 2 ni? Tak ada. Boleh faham? Boleh? Boleh. Sebab dia tentang duit. Duit tak boleh 3 decimal. Duit kena 2 decimal places sahaja. Tu pun di Malaysia dia dah round off. 97 ni dia tak ada duit 1 sen. Macam zaman Mama Z dulu ada duit 1 sen. Dia kekal. Zaman awak sebenarnya dia dah round off ni jadi RM13. Betul? Betul. Kita tak perasan. Kalau pergi pasar raya, awak jangan tunggulah 3 sen tu. Dia tak bagi dah. Sebab dia ada sistem round off. Cuma dalam matematik yang soalan exam, dia tak ada istilah round off. Okey, tu soalan C. Sekarang saya nak jawab D. Dia guna perkataan marginal cost. Jadi Mama Z akan tengok yang soalan asal. Cuma bezanya kita akan buat proses sebab kat sini permulaannya adalah C. Kita akan guna DC dan ayat-ayat di dalam ni ada huruf X. Jadi di sini DX sama dengan 50 tu jadi kosong. 10 tolak 0.2x. Yang ini namanya marginal cost function. Cuma teori yang terang tadi tu macam pelik-pelik tapi matematiknya sangat simple. Okay, A sudah, B sudah, yang di sini C dan di sini adalah D. Itu dia example 10. Okay, ada soalan example 10? Jawapan D dia gitu je lah Mama. Gitu je. Sebab kita baru belajar intro, sebenarnya dia ada sambungan belakang-belakang. Tapi yang ini saya nak tekan dulu basic. Exam nanti yang ini tak keluar lagi soalan. Setakat yang saya ajar tak keluar soalan lagi lah. Okay, tapi basic tu saya kena terang dulu. Okay, so example 11. Yang ni pun basic juga dulu. Tak mau guna apa-apa kat sini. Okay, dia bagi kat sini harga barang. Okay, harga barang daripada harga ataupun dia guna perkataan demand function ataupun price function. Daripada demand, sebenarnya kita boleh cari revenue function. Ingat tak rumus tadi? Revenue sama dengan price darab quantity. Okey, fungsi price ada tak dalam soalan? Ada. 300 tolak 0.003x. Ini baru price.
darab dengan kuantiti huruf X atau huruf Q? Sebab dia ada dua huruf nanti. X atau Q sekarang? Q. Ni soalan kita ni, fungsi kita ni X ataupun Q? X. Iaitu X. So exam antara dua. So bila kita kembangkan yang ini, kita akan dapat 300x tolak 0.003 x kuasa 2. Yang ini adalah revenue function. Sebab tadi teori saja, sekarang ni latihan. Okey, daripada situ saya nak jawab yang B ni, dia nak cari marginal. Marginal revenue. Jadi saya kena buat dr dx sama dengan 300 tolak 0.009x. Yang ini namanya margin revenue. Cara lain untuk tulis dr dx ni ialah kita tulis r prime x. Ni cara lain. Sebab dalam matematik kita buat y, differentiate y prime ataupun dy dx. Cara tulis je. So yang ini akan jadi 300 tolak 0.009x. Okey, boleh tak untuk revenue function? Marginal revenue function. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, so sekarang kita ganti nilai X ni dengan 100. R prime 100 sama dengan 300 tolak 0.009 darab dengan 100. Okey, 300 tolak 0.009 darab 100. Jangan congaklah sebab nombor ni nombor besar dengan nombor terlalu kecil. So awak dapat macam tu, tekan SD. So awak akan dapat berapa dah saat ni? 299.1. 299 10 sen. Itu marginal revenue and then kuantiti barang tu 100. Okey, yang ini pun intro je dulu, belum lagi masuk kepada soalan exam sebenar. Okey, kemudian yang ini baru soalan exam sebenar macam nombor 12. Dia panjang sikit. Okey, soalan pertama, kita nak cari cost function. Jadi, Mama Z kena alter yang ini. Okey. Rumus yang kita ada, cos purata sama dengan cos bahagi kuantiti. Kuantiti kita huruf X. Okey, macam mana nak suruh C jadi tajuk? Alih X. So, C sama dengan C bar darab X. Betul? Betul. Okey, C bar diberi dalam soalan. C bar ialah 2000 per dengan X tambah 4. Itu adalah C bar. Darab dengan X. Okey, so kita kembang. Kembang yang ini dulu, awak akan dapat 2000. Okey. Kembang yang 4 ni pula, awak akan dapat tambah 4X. Oleh kerana ada istilah function di sini, awak kena tulis dalam kurungannya ada X. Okey, saya buka soalan untuk A. Boleh ke A? Sekali lagi Mama. Sekali lagi. Okey, so kita tengok balik. Kita bergantung kepada rumus. Sekarang ni memang agak bermasalah sebab awak tak belajar lagi dalam ekonomi. So, yang pertama, untuk mencari C purata, rumusnya tadi ialah cost bahagi dengan kuantiti. Oleh kerana soalan minta kita cari cost,
Jadi saya jadikan C itu sebagai tajuk. C sama dengan C bar darab dengan X. Ataupun saya tulis C kat depan lah. C sama dengan C bar. C bar ada dalam soalan. Saya salin dulu C bar tu. 2000 per dengan X tambah 4 ni adalah average. Kemudian kita nak darab dengan kuantiti barang adalah X. Okey, so untuk kira nilai ni kita akan kembangkan dia. Jadi bila awak kembang yang ini, ni jadi apa? X dengan X mati kan? Jadi 2000. 2000. Awak kembang lagi sekali dengan 4 pula. Dengan 4 pula, awak akan dapat 4X. Cuma kalau awak tulis C saja, dia jadi tidak tepat. C tu untuk cost. Tapi soalan minta cost function, seperti yang kita belajar function, mesti ada dalam ni, mesti ada kurungan X. Sama dengan 2000 tambah dengan 4X. Itu baru cost function. Okey. So sekarang Mama Z pergi kepada seterusnya nak cari revenue function. Kita boleh dapat revenue, kita kena terbitkan daripada price. Okey, so kita nak tengok, ingat tak rumus dia dulu? Price darab Q quantity. Revenue sama dengan price darab quantity. Betul? Rumus kena ingat. Okey, price ada tak diberi dalam soalan price? Ada. Berapa? 40 tolak 0.002X. Yang ini baru price. Darab dengan kuantiti huruf X. So kita kembang macam sebelum ni. Kita kembang dahulu 40 dengan X ni. Okey, dapat berapa? 40X. 40X. Kemudian nombor ni dengan X. Tolak 0.002 X kuasa 2. Okey, tapi ini baru huruf R. Dia nak revenue function. Jadi saya kena tulis dalam bentuk kurungan. Sama dengan 40X tolak 0.002X kuasa 2. Okey, saya buka kepada soalan, kita baru jawab soalan A. Tak ada. Boleh? Boleh. Okey, so kita pergi kepada soalan B. Saya nak jawab B ni. Saya dah buat ringkasan kat sini. Okey, B kat sini. Tadi kita baru je kira revenue. Dia yang ini yang dah tinggi dah. Sekarang dia ada perkataan maksimum, awak kena bulatkan. Kemudian lepas tu ada perkataan revenue, kita buat ombak. Kemudian soalan tanya, the maximum revenue, soalan pertama. Soalan pertama tanya maximum revenue and the number of computer chip. Soalan kedua tanya apakah bilangan X. So ada dua soalan. Okay, so kata kuncinya ialah maximum dan juga perkataan revenue. Okay, apabila ada perkataan maximum, tugas pelajar dia kena cari marginal ombak. Ombak kita revenue, so kita kena cari R prime. Okay, berapa R prime? 40 X 40 tolak 0.04 X. X. Iaitu kita kena buat proses differentiation awal apa nama tadi? Ombak tu. Ni R, ombak tu.
kalau ada perkataan maksimum, kita kena buat prime untuk dia. Ataupun istilahnya kita kena buat pembezaan. Sebab tajuk ni adalah aplikasi pembezaan. Sini kita guna. Okey, boleh ke tak? Boleh. Kemudian kita belajar dah, apabila kita dah bezakan dia, kita dah buat differentiation kat dia, kita kena samakan dia dengan kosong, barulah di situ adanya stationary point. Sini pun sama, kita kena samakan dengan kosong. Jadi saya akan buat 40 sama dengan 0.004x. Boleh tak cari nilai x? Boleh. 40 bahagi 0.004. Jadi berapakah nilai x? 10,000. 10,000. 40 bahagi 0.004. Tu 10,000. Kita tak boleh congak. Kalau kita congak nanti kita buat 100. So kuantiti komputer chip ialah 10,000. Yang ini merupakan soalan tadi, berapakah bilangan x? So kita dah dapat jawapannya. Bilangan x adalah 10,000. Okey, ada lagi tak soalan B ni? Kita dah jawab habis ke belum? Dah. Tadi kita ada 2 soalan kan? Kita dah jawab dua-dua ke belum? Belum. Belum lagi. Oh, max. Max revenue belum. Okey, jadi kita kena salin revenue kat sini. Sebenarnya kita jawab yang ini ni, yang dalam kawasan biru ni sekarang, kita baru jawab soalan nombor 2. Okey, sekarang kita nak jawab soalan nombor 1. Revenue function, kita ada tadi 40x tolak 0.002 x kuasa 2. Kemudian kita tahu nilai x kita ialah 10,000. Kita ganti tempat x. Sama dengan 40 darab 10,000. Yang ni ramai sini kita salah tahun lepas. Sebab soalan tanya 50,000 tapi pelajar ternampak 5,000. Sebab tu kosong ni kena hati-hati. 10,000. Kalau kita tak mampu kira, suruh kalkulator yang kira. Kita masukkan benda ni saja dalam kalkulator. 40 alfa tutup kurungan tolak 0.002 alfa tutup kurungan kuasa 2. Kita masuk ni dalam kalkulator. Kita bukannya masuk 10,000. Kita masukkan equation, tekan calculate, baru masuk kuantiti barang, bilang betul-betul kosong kena ada 4 butir. 1, 2, 3, 4 butir. Sama dengan. Jadi berapa hasil kita tadi? 200,000. RM, kena ada RM. Kalau tak ada RM, hilang markah juga. 200,000. Jadi dah menjawab soalan yang pertama. Okey, saya ulang balik. Soalan pertama tanya maximum revenue. Jawapannya RM200,000. Soalan yang kedua, the number of computer chips. Jawapannya ialah 10,000 units. Yang kita duk jawab ni, soalan exam nanti kalau dia subjektif, dia panjang macam ni lah. Kalau sini awak. Okay, kita dah jawab soalan yang pertama, cost function, revenue function. Kita dah jawab maximum revenue. Kita dah jawab tentang number of computer chip. Okay, sekarang saya nak jawab soalan C pula. The maximum profit. Okay, kita dah ke arah nak habis dah tu. Maximum profit. So kata kunci saya suruh bulat tadi, max. Kenapa mesti bulat? Kenapa tak boleh tanda lain? Saya nak suruh bila bulat, pelajar teringat. Pelajar teringat sama dengan kosong, bulat. Saya nak suruh ingat yang itu. Okey, so perkataan kata kuncinya maksimum dan dia punya gidik-gidik tu profit. Soalan saya,
Awak dah ada profit ke belum? Belum. Belum. Yang tadi, maximum revenue, kita dah ada revenue ke belum? Dah. Tadi Dah. kita dah ada sebab dah cari dalam soalan A. Berbeza dengan soalan C, dia nak maximum profit, tapi kita akan buat proses pi prime, tapi pi kita tak ada lagi. So kita kena cari pi dahulu. Pi sama dengan rumusnya macam mana tadi? Revenue tolak cost. Hasil tolak dengan belanja. Okey, ada tak nilai revenue? Ada. Okey, 40x tolak 0.002x kuasa 2. Hati-hati, tolak belanja kena buat kurungan. Tolak belanja. Jadi tolak 2,000 lagi. Tolak 4x. Tolak 4x. Ada soalan tak yang warna merah tu? Sebab tolak dekat luar ni, bila kita kembang dengan yang ini jadi tolak 2,000, kita kembang dengan yang belakang jadi tolak 4x. Saya kena buka kurungan. Okey, kemudian kita akan susun jawapan kita. Okey, profit function ni, saya kena susun negatif 0.002x kuasa 2 dulu. Diikuti dengan tambah dengan 36x. Ada soalan 36 tu? Tak ada. Tak ada. 40 tolak 4. Okey, so saya sekarang dah ada profit. Bila ada perkataan maksimum, maksudnya Mama Z kena cari margin profit. Margin profit bermaksud saya kena buat proses pembezaan. Kita akan dapat negatif 0.004x tambah dengan 36. Ingat simbol ni bulat, maka ingatlah sama dengan kosong. Okey, cuba kira berapakah kuantiti computer chips? Kita kena buat apa? 36. 9,000. 9,000. Kan? Kita kena buat 36 bahagi 0.004. So, bilangan komputer chip itu ialah sebanyak 9,000 unit. Okey. Dah dapat ke belum maximum profit? Belum. Belum. Kita belum dapat lagi. So, tadi kita ada pi, okey, sama dengan negatif 0.002. Okey, ni kuasa 2 tambah dengan 36 tolak 2,000. Okey, kita kena masukkan dalam ni nilai X kita sekarang 9,000. Masukkan tempat X. Gitu. Dan kita tak perlu risau, kita ada kalkulator. Okey, kita masukkan fungsi yang asal. Okey, fungsi yang asal dalam sebutan X kat situ. Negatif 0.002 alfa tutup kurungan kuasa 2 tambah 36 alfa tutup kurungan tolak 2,000. Okey, tekan button calculate, masukkan kuantiti yang awak ada tu sebanyak 9,000. Okey, jadi keuntungan maksimum adalah RM 160,000. Tadi hasil dia berapa tadi? Hasil maksimum? 200,000. Hasil maksimum 200,000. Tapi sebenarnya dia dapat keuntungan maksimum sebanyak 160,000. Sebab dia kena bayar kos juga. Dia buat production mesti ada kilang. Kilang kena bayar sewa. So daripada 200,000 tu, dia kena tolak lah kos tersebut. Jadi keuntungan yang dia dapat cuma 160,000 sahaja. Boleh?
So marginal ni untuk cari X je dah. Marginal untuk cari X kerana pada marginal saja kita akan dapat nilai yang maksimum ataupun nilai yang paling minimum. Ataupun kita panggil apabila kita buat proses dy dx, sebenarnya kita cari nilai stationary point dalam mathematics science. Dalam matematik keuangan, kita sedang mencari berapakah kuantiti yang menyebabkan kita dapat untung ataupun berapakah kuantiti untuk kita dapat hasil yang maksimum. Dia tak tahulah istilah akaun apa, tapi dia mesti ada satu nilai tu kalau kita salah hasilkan bilangan contohnya nasi lemak, kalau kita silap hasilkan bilangan kuantiti tu, dia akan menyebabkan kita akan rugi. Walaupun jualan kita banyak, kita rugi. Dia mesti ada proses pengiraan walaupun jual nasi lemak. Okey ke tak? Faham. Tapi yang saya dok kira ni baru untung kasar. Saya bagi tahu dah. Untung kasar sebab kita belum cerita tentang cukai. Sehinggalah kita sampai dekat soalan D. Soalan D ada tak cukai? Ada. Ada RM5 cukai. Okey, kalau kita boleh salin fungsi untung sekejap. Fungsi untuk untung kasar tadi negatif 0.002 X kuasa 2 tambah 36X tolak 2000. Okey, yang merah ni untung kasar. Apabila dikenakan tax, saya kena tolak. Saya kena tolak cukai ni. Okey, berapa nak kena tolak? RM5. Sekali tolak je RM5. Tax ini dia kata the maximum profit if is cheap sold is tax 5 ya. So 5x. Untung syarikat ni kalau 5 ya je tax dia. Dia gini, kalau satu barang RM5 cukai. Kalau 10 barang dia jadi 50. Dia mesti ada 5x. Okey ke? Jangan risau sebab kita dah tak ada soalan dah ni. Tak ada dah. Yang Mama Zek ajar ni kira sampai habis lah. Okey, jadi dengan kata lain, apabila dikenakan cukai, maka keuntungan kita berkurang. So di sini untung bersih kita akan menjadi negatif 0.002 X kuasa 2 tambah dengan 31X. Saya dah tolak dengan 5 tolak dengan 2000. Yang atas ni tadi, yang warna merah ni, yang saya kuningkan ni baru untung kasar. Bila saya tolak dengan warna biru ni, dengan cukai ni, jadi yang warna pink warna belacan ni, adalah untung bersih. Boleh ke tak konsep dia tu? Boleh. Okay, so kita kena ulang balik perkataan maximum lepas tu profit. Okay, so siapa yang saya akan buat margin? Yang kuning ke yang pink belacan? Pink belacan. Saya kena buat yang pink belacan ni. Margin sebab kita nak tahu kuantiti. Betul dah pelajar. First time pelajar bagi idea tu kat saya. Sebelum ni tak pernah. Saya terkejut juga bila orang kata, oh margin tu sebab nak dapat bilangan ke? Okay, good. Okay, tahu cara awak fikir tu sangat bagus lah. Saya tak terfikir. Okay, so yang ni jadi negatif 0.004x. Nanti saya akan bagi tahu satu benda lagi. Saya tertinggal ujian sebenarnya. Negatif 0.004x tambah dengan 31. Dan apabila saya bulat dekat sini,
Betul? Ke saya salah? Betul. 31 tak? Kosong. Okey, saya kena samakan dengan kosong dan apabila dikenakan teks sebenarnya kuantiti barang semakin berkurang. 31 bahagi 0 point, berapa dapat? 7750. 0.004. 7750. Tadi kuantiti barang kita 9,000. Sekarang bila dikenakan cukai, kita tak boleh hasilkan lagi banyak. Kita kena kurangkan kuantiti barang, dia menjadi 7,750. Iaitu tidak menjawab soalan lagi sebab soalan nak maximum profit. Jadi saya kena ganti. Saya kena ganti dalam pembelacan tu, saya kena ganti nilai dia 7750 sama dengan negatif 0.002. Tempat X tu ganti dengan 7750 kuasa 2 tambah 31 darab 7750 tolak dengan 2,000. Okey, berapa jadi? 120,125. RM 120,125 ringgit. Jadi untung bersih menjadi kurang sedikit lah daripada tadi. Untung kasar tadi 160,000 dan untung bersih cuma tinggal 120,125 ringgit. Okey. So dah dapat flow ke belum? Ni Mama Z buat flow ni soalan subjektif tau. Soalan objektif kita kena buat latihan jugalah, tapi kita akan buat latihan naik cuti nanti. Okey, ni minggu ke-10. Kita akan buat minggu yang ke-11. Tapi minggu ke-11 tu kita akan utamakan dahulu UPS. Okey, latihan UPS 3. Sebab awak ada UPS minggu ke-12 ya? Salah. Mana? Jawapan dia bukan 120. Salah tekan dia, tak habis. Salah tekan. Okey, mula. 118. RM saya tak tekan. Ni. RM 1 18. 000 125. 125. Okey, so betulkan. Thank you. 118 125. Kena betulkan. Okey, cuma kalau awak ingat dalam tajuk sebelum ni Mama Z ajar kita kena buat second order untuk menentukan bahawa dia betul-betul maksimum ataupun minimum. Jadi apa benda yang tertinggal di sini, contohnya soalan C ni. Okey, tadi dekat sini awak buat proses profit tu, awak buat primes, ketul kan? Ada satu prime. Awak kena teruskan satu lagi step, double prime. Okey, cuba awak buat double prime dapat berapa? Negatif 0.004. Negatif 0.004 dan kat situ kita nampak dia kurang dari kosong. Dia senyum ke dia masam? Masam. Apabila dia masam, maka terbukti bahawa soalan ini mempunyai keuntungan maksimum sebab dia maksimum. Sama juga yang ini, selepas awak buat proses marginal, okay, awak kena teruskan satu step tambahan untuk pelajar akaun yang ini wajib. Awak kena uji double prime. Yang ini pun awak dapat negatif 0.004 dan dia memang kurang dari kosong dan dia akan jadi maksimum. Yang ini kalau soalan subjektif, pelajar wajib buat, markahnya 1. Okey. Kemudian yang ini yang Mama Z kata soalan tahun lepas, senior kita ramai yang salah. Senior kita tempat lain kita tak tahu, senior yang kita tanda, college yang kita tanda.
Saya tak perasan. Kalau awak tengok ini, awak nampak 5,000 ke 50,000 ni? 50,000. 50,000. Tapi ramai sangat sini awak nampak nombor tu ialah nombor 5,000. Jadi awak bayanglah soalan A dia dah mula salah, B automatik salah, C automatik salah lah. Sangat kesian pelajar tahun lepas, sangat kesian sebab kesilapannya. Okey, jadi cadangan saya apabila pelajar dapat nombor yang banyak kosong macam ni, awak kira 3 dari belakang. 1, 2, 3 dan awak buat tanda koma kat sini supaya awak nampak yang di belakang tu adalah ribu. 3 belakang ni ribu, koma, ada lagi 3 gitu, dia akan mencecah jadi juta. Betul? Betul. Jadi awak kena buat tanda koma-koma tu, kena jadi orang kaya lah sekala-sekala. Kita ada duit 50,000. Kalau daily life belum tentu dapat. Tapi bila buat soalan ni kaya. Seorang-seorang ada 50,000. Lah ni dalam daily life awak ni 250 ya tak? Awak tunggu kan RM250 ni? Elang. Duit elang. Jangan membazir, nanti nak masuk kolej dah ni. Negeri Sembilan dah masuk kan? Kolej Negeri Sembilan dah masuk. Maksudnya benda ni real, bukannya palsu. Awak pun get ready sebab itu jadual kita berubah. Kalau ikutkan minggu ni kita dah seronok cuti. Sebab awak ada 18 minggu belajar, separuhnya adalah 9. Dan sekarang kita minggu yang ke-10. Rolek dia kita akan cuti separuh daripada 18 tu. Cuma tahun ni kira okey sebab pensyarah dia tak bercuti sebab COVID. Kalau tak biasanya pensyarah dah beli tiket kapal terbang masa ni. Cuti SEM nak rehat. Sebab penat kan nak rehat. Tahun ni semua orang tak berani nak beli tiket flight. Sebab ramai yang dah terkena tahun 2020. Sebab cuti yang panjang masa tu dan ramai yang nak pergi umrah. Tiket flight dia burn. Banyak ribu jugalah seorang-seorang habis. Sebab masa tu kami bercuti 35 hari. Sepatutnya. Jadi ramai yang nak puasa di Mekah dan raya di Mekah lah masa tu. Tapi tak ada rezeki. Okey, so macam mana tajuk 9.3? Tu je sebenarnya 9.3. Kalau soalan objektif dia jenis ayat panjang gini juga ke? Objektif. Kalau objektif, objektif Sekejap, mana Mama Z buat tadi? Tu dia. Ni nak buat video lah ni. Ready untuk buat video. Tak ingat dah saya buat. Ni soalan dia. Soalan nombor 25. Kalau keluar ni soalan nombor 25. Macam subjektif juga Tak, sebab macam ni. Sebab kita tak pernah ada soalan objektif. Jadi, Mama and the gang modify soalan subjektif. Sebab kita tak pernah sepanjang Mama Z ngajar 19 tahun, tak pernah ada objektif. Tahun ni nak kena reka. Reka tu jadi gini. So, soalan dia tanya tentang, kalau kat sini kita tengok, soalan tanya tentang marginal profit function. Dia ringan sikit lah. Jadi yang pertama, pelajar kena tukar hak ni dulu. Kena jadi apa tadi? Kita kena tukar jadi cost. Betul? Jadi cost function akan jadi apabila kita darab dengan X kat luar ni, darab dengan X ni mati kan? Ya. So cost function kita 20X tambah hati-hati kat situ. 10,000. Kemudian kita nak cari revenue, kita ambil daripada P. Revenue sama dengan 100X tolak 0.01X kuasa 2.
Kemudian dia nak profit. Profit sama dengan revenue tolak kos. Cuma bezanya dia ada pilihan jawapan. Okey, revenue 100x tolak 0.01x kuasa 2 tolak dengan kos 20x tolak dengan 10,000. Okey, ada tak jawapan dia? Negatif 0.01 X kuasa 2 tambah dengan 80x tolak 10,000. Okey, kalau jadi awak sekarang ni, awak katakan awak sedang menjawab ni, awak jawab jawapan mana? A. Kalau awak jawab A, itu baru profit function. Dia nak Soalan marginal. marginal. Itu objektif. Pelajar memang dia akan tembak dia akan tembak A. Okey? Pelajar dia akan tembak A. Kemudian Mama Z nak bagi tahu sebab marginal kita kena buat prime. Bila prime negatif 0.02x tambah dengan 80. Jadi jawapannya yang mana? Jangan percaya dengan warna merah tu. C. Tengok molek, tengok molek. B. Jawapannya B. Sebab itu saya tegur pensyarah kita buat skema tadi salah, saya tegur. Sebab pensyarah tersilap C tolak R. Rumusnya ialah R tolak C. Kalau awak kira terbalik dan awak kena tahu setiap kali awak buat salah dalam jawapan ni ada jawapan awak. Jadi memang kena hati-hati. Kalau awak buat C tolak R, ni jawapan dia. Kalau awak lupa bahawa soalan tanya tentang marginal, awak akan dapat A jawapan dia. Jadi awak tak boleh nak pergi lari jauh. Kalau awak careless, jawapan tu tersengih kat situ dah awak tembak. Tadi dah awal-awal meninggal, tembak A tadi meninggal. Lepas tu dah selamat yang tu jawab pula C, meninggal. Sebab jawapan sebenarnya adalah B. Dia akan keluar dua soalan. Yang kita belajar tadi dua soalan, nombor 24 dengan nombor 25. 24 dengan 25. Soalannya panjang macam ni. Tapi proses awak tengok saya conteng ni, sebenarnya saya dah buat video untuk awak masuk ulang kaji nanti. Ulang kaji nanti awak dengar, awak cuma tunggu untuk touch simbol je untuk tahu jawapan. Okay, naik cuti nanti kita akan confirmkan bentuk soalan exam awak. Sama ada objektif ataupun subjektif. Belum confirm betul-betul lagi. Belum ada black and white. Tapi kalau pelajar masuk sepenuhnya, saya risau dia jadi subjektif lah. Kalau awak nak objektif ke subjektif? Objektif. Sebab awak nak tembak je? Bukan. Sebab kalau awak duduk exam di matrik, awak tak boleh guna dah photomat. Tak boleh guna photomat sebab awak duduk di dewan exam. Sebab itu hari Khamis lusa awak akan dapat satu koleksi soalan daripada pensyarah. Nanti kita akan bagi soalan subjektif sebab kita tak tahu pattern sebenar. Kita akan bagi soalan subjektif ni lah. Ni tu gambar pergi bercuti tu, seminggu awak cuti kan tu, kita bagi pergi bercuti seminggu. Routine Road to Success, R&R. Ni seminggu kita bagi. Sebab lepas tu kita nak buat ulang kajian ni lah. Ni set A. Kita bagi dulu soalan subjektif untuk awak memahirkan diri. Ni soalan subjektif. Kita bagi 5 set. Mama Z and again dah buat ni. Dekat-dekat nak exam, baru kami akan bagi koleksi soalan ni pula. Kalau dah confirm betul-betul. Tapi kami bagi awak versi gabung pelajar tu lah.
Yang ni untuk versi pensyarah. Mama Z dah permudahkan untuk pensyarah. Untuk pensyarah, kami akan guide jawapannya dah ada warna-warni. Ni versi pensyarah lah. Ada jawapan warna-warni. Untuk pelajar semua hitam. Boleh? Pelajar hitam semua. Pensyarah warna-warni sebab senang nak ngajar. Okey, so setakat yang ini okey? Okay. Okey, mudah je tajuk ni. Okey, kita dah habis dah. Jangan buat TikTok dah, jangan buat TikTok. Kita dah habis silibus SEM 1. Naik cuti, kita akan buat ulang kaji. Masa tu baru ni lah awak akan terus teranglah dengan Mama Z yang mana yang tak boleh.